Baiklah, kembali lagi di studio Selamat Pagi Malaysia. Sekarang kami akan bawakan perbincangan mengenai Malaysia menerajui kajian ekstrim di Antartika. Jadi ada 3 orang tetamu bersama dengan saya pada hari ini. Pertama, kita ada Encik Abdul Syukur Jamaluddin, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif YPASM, dan juga kita ada Dr. Tamalia Amanda Putri Osman, Pegawai Eksekutif Kanan YPASM. Dan sebentar saja lagi kita akan cuba untuk mendapatkan Profesor Dr. Justin Sentian menerusi talian Google Meet yang telah pun berada di talian Google Meet jauh di Antartika sana, yang merupakan penyelidik polar Malaysia, Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan. Baiklah, ada 3 orang tetamu bersama dengan saya pada hari ini. Pertama, kita boleh mulakan dahulu dengan Encik Abdul Syukur. Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan. Mungkin sedikit latar belakang mengenai yayasan ini. Encik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan ini telah ditubuhkan pada 6 Jun 2012. Dan alhamdulillah telah dilancarkan oleh Al-Watiq Billah Sultan Mizan Zainal Abidin, Sultan Terengganu pada 19 Julai 2012. Selaku agung yang ke-13 ketika itu, dia baginda telah berkenan untuk menjadi penaung yayasan. Yayasan YPASM ini telah mempunyai 3 objektif utama. Pertama, dia mengekalkan keberadaan Malaysia penyelidikan di Antartika. Yang kedua, untuk memberi geran kepada penyidik-penyidik saintis tempatan Malaysia untuk melakukan penyelidikan di Antartika. Ketiga, untuk memupuk minat dan juga untuk memberitahu bahawa betapa pentingnya perubahan iklim ini, kesannya di Antartika dan juga ke Malaysia secara terusannya. Doktor, selain daripada penyelidikan di Antartika, apa lagi perkara yang dilakukan di bawah yayasan? Yayasan dia melakukan awareness program. Kami pergi ke sekolah-sekolah dan juga untuk kami juga melakukan daripada geran pendidikan, kami juga ada bersupport dan juga fellowship program yang kami lakukan, kami berikan kepada pendidik-pendidik Malaysia setiap tahun. Dan juga apa istimewanya benua Antartika ini dan kenapa Malaysia memilih untuk terlibat dalam penyelidikan ini? Kenapa Malaysia boleh berikan Encik Syukur boleh perubahan iklim ni amat membimbangkan. Pada di Amerika pada 2019, penyelidikan swasta iaitu Center for Governance and Political Study telah membuat penyelidikan, telah mendapati bahawa tahun 2050 jika kita tidak mengambil serius benda ini, kebanyakan negeri di Malaysia ini akan tenggelam. Akibat kecairan Antartika salji di sana. Itu kesan yang buruklah. Kita sebagai rakyat Malaysia kena berusaha bersama-sama untuk menentukan kelestarian alam kita ini. Sebelum Dr. Justin ke sana, adakah sudah ada kajian-kajian dilakukan di Malaysia berkaitan dengan perubahan iklim, terutamanya yang berkaitan dengan Antartika? Kami di YPASM telah memberi geran sejak 10 tahun yang lalu lagi. Dan 10 tahun ni geran YPASM yang baru ini yang untuk Prof Justin ni sebenarnya musim sejuk ni adalah yang pertama. Berarti dia adalah yang ulung lah. Geran ulung yang bernilai RM150,000 Malaysia sempena ulang tahun YPASM yang ke-10 pada tahun lalu kita sambut pemeriksaan yang ke-10. Jadi penyelidikan Prof Justin ini ialah dipilih oleh ahli panel pakar yang melihat kepada jenis kajian yang dilakukan. Beliau melakukan kajian perubahan iklim dan juga kerana musim sejuk ni adalah cuacanya ekstrim. Jadi keadaan di sana tu hanya beberapa jenis penyidikan je yang boleh dilakukan ketika musim sejuk. Jadi kami memilih Prof Justin punya panel pakar lah yang telah memilih Prof Justin punya pendidikan. Jadi untuk melakukan di peristiwa sejuk kerana beliau waktu climate exchange itulah kesannya kepada alam sekitar. Ini kalau kita saksikan di Kecil TV, ini adalah keadaan dan juga situasi yang berada di Antartika. Betul. Rekaman dari Dr. Justin. Jadi musim sejuk hanya cahaya matahari akan berada hanya sejam sahaja ketika musim sejuk. Dia cuaca ekstrim, jadi kadang-kala pada malam hari, pada siang hari angin sangat kencang dan boleh sampai alert level dia lebih pada warna merah, boleh ke magenta.
Jadi ini adalah Prof Justin melakukan persampalan di luar stesen penyelidikan. Suhu berapa pada ketika ini? Kalau pada musim sejuk di Antartika? Negatif, boleh sampai negatif 14. Boleh, itu sangat sejuk lah. Sangat sejuk. Jadi ini dia antara gambaran yang kita akan berkomunikasi dengan Dr. Justin sebentar sahaja lagi. Langsung dari Antartika. Jadi ini adalah penyelidikan musim sejuk pertama di Malaysia. Ya, Ciri-ciri Dr. Justin itu dipilih dan apakah jenis penyelidikan yang dibawa di sana? Jadi secara detail. Secara detailnya Prof Justin melakukan kajian ozon, lapisan ozon dan halokarbon. Jadi pencemaran, jika pencemaran berlaku di sebab Antartika ni tiada sebarang pembangunan dan juga tiada juga tempat orang tinggal di situ. Jadi yang ada hanya stesen-stesen penyelidikan. Jadi kalau ada pencemaran di Antartika bermakna negara-negara lain juga akan terkait rapatlah. Jadi kami juga itulah Antartika ni adalah litmus lah, iaitu penanda aras akan sebarang perubahan cuaca di dunia ini. Kita akan nampak kesan yang pertama sekali adalah di Antartika. Itulah yang kita kerajaan Malaysia menyatakan bahawa kita kena sentiasa berada di Antartika untuk sentiasa memaskinikan data-data yang ada untuk semua masyarakat tahu betapa kesan kelestarian alam ini begitu penting untuk kita ambil peran. Jadi Dr. Justin akan berada di sana selama beberapa bulan. Jadi kenapa jangka masa itu dipilih? Kenapa mungkin tidak setahun? Kajian perlu dilakukan di sana. Jadi kajian pada musim panas itu sering dilakukan. Kita hantar hampir setiap tahun ada pengkaji dari Malaysia untuk melakukan kajian di Antartika. Tapi pada musim sejuk ini memang sangat jarang berlaku dan stesen penyelidikan itu pun tidak buka sebenarnya. Jadi ada hanya beberapa stesen penyelidikan yang terbuka di musim sejuk itu. Dan Prof Justin dipilih kerana kajian beliau ini tidak memerlukan perjalanan yang jauh untuk mencari, contohnya kalau untuk kajian yang biodiversity, yang cari haiwan ke penguin ke, itu harus menerusi yang jauh. Tapi Prof Justin, alatan dia hanya untuk dekat-dekat. Jadi dia tidak perlu yang pergi terlalu jauh ke hadapan. Dan tapi angin yang di winter di Antartika itu sangat sejuk. Dan ini adalah stesen penyelidikan di Chile, milik Chile, negara Chile. Dan beliau, kami sangat juga berterima kasih kepada Chile dan juga kedutaan di Chile kerana mengizinkan dan memberi tempat kepada penyelidik kami di sana dengan kos yang ditanggung penuh oleh kerajaan Chile lah. Okey, kalau kita boleh dapatkan Dr. Justin ke siaran sekarang, boleh kita bertanya apakah keadaan Dr. Justin di sana? Dr. Justin? Selamat pagi Malaysia. Ya, selamat pagi dari Malaysia. Dr. Justin, bagaimana keadaan di sana? Malam ke, pagi ke, macam mana tu? Di waktu sekarang di sana? Sekarang ni waktu malam di waktu malam. Sini. Kita berbeza 11 jam. Jadi selamat malam lah kepada Dr. Justin. Dr. Justin, bagaimana keadaan di sana setelah beberapa bulan di sana? Apa yang dapat Dr. Justin gambarkan? Selama sudah berada 3 bulan, saya sudah separuh perjalanan dan sekarang ini dalam beberapa minggu lepas pertengahan musim sejuk baru saja berlalu. Maksudnya semakin ke arah summer. Tetapi buat masa ini keadaan di luar sana masih agak terlalu sejuk dan kadang-kadang pada minggu lepas suhu telah mencapai minus 44 degree Celsius dengan kelajuan angin 125 km sejam untuk beberapa hari, dan keadaan ini menyebabkan seluruh kawasan stesen penyelidikan di sini dikira dalam label merah yang bermaksud dilarang keluar daripada tempat penginapan dan semua orang mesti berada di dalam. Dan juga keadaan yang dalam 2 minggu lepas snowstorm ataupun snow yang tebal juga telah berlaku dan tetapi dalam beberapa hari ini agak baik sedikit. Doktor, dari segi perkembangan kajian yang dilakukan di sana bagaimana, Doktor? Kajian yang dilakukan oleh doktor. Buat masa ini, ya. Ridwan, ya.
semua rancangan ataupun perjalanan penyelidikan ini berjalan dengan lancar, walaupun ada sedikit hiccup, ya, terutama sekali jadual keluar persimpalan di luar kerana keadaan cuaca yang ekstrim. Tapi segala-galanya macam peralatan boleh dikatakan berjalan dengan lancar dan baik. Doktor, satu lagi, apabila doktor menjelaskan bahawa pada winter sekarang, waktu gelap itu lebih lama daripada waktu yang ada matahari, hanya sejam yang ada cahaya matahari. Bagaimana proses badan kita mengadaptasi dengan cuaca tersebut? Doktor sendiri mempunyai pengalaman, mungkin boleh kongsikan? Ya, waktu siang yang paling pendek adalah pada mid-winter, iaitu lebih kurang pada 21 hari bulan Jun pada tahun ini, berlaku pada 21 hari bulan Jun. Dan pada ketika itu, waktu siangnya agak pendek dalam sekitar 1 jam. Dan impact dia pada diri sendiri ini adalah sebenarnya beradaptasi dengan keadaan malam yang panjang, dan salah satu respon badan yang saya rasa berlaku adalah kita rasa mengantuk, kita rasa hendak tidur sebab keadaan gelap. Ya, itu saya rasa ada tapi disebabkan di stesen ini kita dijaga oleh Navy, jadi mereka bangun awal pagi dalam pukul 8 dan biasanya bising di dalam bangunan ini, jadi kita pun boleh terjaga juga. Jadi, ya. Dari segi cabaran lain, contohnya makan, minum dan sebagainya, tadi kita tunjukkan kepada penonton, Dr. Justin sedang mengambil air. Adakah itu air untuk kajian ataupun air untuk digunakan untuk minum? Itu sebenarnya kajian saya sedang gambar itu sedang saya mengambil sampel air laut, dan juga pada ketika itu ada sedikit lapisan ais di laut itu untuk tujuan menganalisis kandungan halokarbon di dalamnya, sebab kajian selepas ini adalah saya nak menghubungkan sebatian halokarbon ini di dalam air laut di mana sumbernya semula jadi kepada kimia ozon di atmosfera, sebab dipahamkan dalam kajian sebelum ini halokarbon ini sangat penting ataupun berperanan penting di dalam kimia atmosfera yang boleh mengubah kepekatan ozon di lapisan lapisan troposfera ataupun ozon permukaan. Ketika air ini diambil, ini waktu siang ataupun waktu malam, doktor? Sebenarnya, tetapi disebabkan berada dalam keadaan musim sejuk, jadi saya harus keluar pada waktu siang, tetapi keadaan di luar adalah masih gelap, jadi terpaksa menggunakan lampu sulung. Itu masa itu ada dalam sekitar pukul 10 pagi. Okey. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Profesor di atas sedikit perkembangan di Antartika. InsyaAllah kalau tidak ada aral nanti selepas kajian dan Profesor pulang ke Malaysia, kita akan jemput lagi ke Selamat Pagi Malaysia untuk mengetahui apakah perkembangan dan juga hasil kajian tersebut. Terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Dr. Justin Sentian, penyelidik Polar Malaysia yang sekarang berada di Antartika. Baiklah, kita kembali ke studio Selamat Pagi Malaysia bersama dengan dua orang tetamu kita. Doktor, kalau kita lihat dari segi keseluruhan perjalanan, adakah waktu 6 bulan yang diperuntukkan cukup untuk membuat satu kajian dengan cabaran yang dihadapi sebegitu dan cuaca ekstrim tidak dapat dijangka? Betul. Untuk kajian Prof. Justin ni, saya diberitahu beliau membuat perbandingan di antara musim sama, iaitu musim panas dengan musim sejuk. Jadi memang mungkin tahun ini sahaja memang kajian tersebut memang cukup untuk beliau untuk lakukan. Tapi mungkin beliau akan kembali ke Antartika ataupun Universiti Santiago, universiti yang beliau kolaborasi bersama pada tahun depan. Di bawah yayasan, ada tak program-program pembangunan untuk kita mencari bakat-bakat ataupun pengkaji-pengkaji baru untuk melakukan kajian yang ekstrim sebegini di bawah yayasan? Ada, memang ada perancangan kita. Kalau untuk pengetahuan semua, kita ada 10 universiti tempatan yang bersama-sama kita. Di mana kita, saintis-saintis ini ada 10 universiti Malaysia, termasuk Universiti Malaysia Terengganu, Universiti Malaysia Pahang, ada 10 universiti IMU dan selain-lainnya. So universiti ini ada daripada mereka. So saya tempatan untuk kita beri grant dan juga fellowship dan juga dermaga perpanjangan untuk dermaga ke Antartika. Okey, itu dia sedikit berita
dan akan kongsikan kepada anda semua berkaitan dengan bagaimanakah Malaysia menerajui kajian ekstrim di Antartika. Terima kasih banyak-banyak kepada tetamu kita pada hari ini. Terima kasih kepada Encik Abdul Syukur Jamaluddin, Ketua Pegawai Eksekutif YPASM, dan juga terima kasih kepada Dr. Tamalia Amanda Putri Othman, Pegawai Eksekutif Kanam YPASM. Terima kasih banyak-banyak dan sekarang kita akan ke Met Malaysia untuk kita meninjau tinjauan